kelompok yang berbeza. Kelompok kaum muda ni dia ada masalah dengan kelompok agama yang memegang jawatan rasmi yang dikawal oleh British. Itu saja. Tapi kelompok kaum muda, kaum tua tak ada masalah pun. Orang seperti Tok Kenali, kaum muda ke kaum tua tak boleh sebut pun. Dia pondok, dia terlibat dengan majlis agama, tetapi dia adalah seorang pembaharu, pemulih agama, reformis. Dalam konteks kajian sejarah pada ini, kalau anda buka buku-buku termasuklah buku sekolah, kita akan dapati ada 3 gerakan yang selalu dikaitkan dengan perjuangan kemerdekaan. 3 gerakan. Satu, gerakan agama. Gerakan agama ni saya sebut sebagai arus tengah. Tak ada istilah ni. Dia ada di tengah-tengah, tak ada orang peduli pada dia. Orang nampak kiri kanan, kiri kanan. Akhir-akhir ni kiri kanan komunis pula. Golongan agama tertinggal. Arus tengah. Ingat kataan arus tengah. Yang kedua ialah arus kiri. Arus kiri ini kebanyakan mendapat semangat inspirasi daripada perjuangan di Indonesia. Dan ada juga kelompok seperti Ishak Haji Muhammad, belajar sekolah putih, belajar luar negara, balik-balik dia buang semua, dia letak jawatan sebagai magistrate, dia berjuang, dia tinggalkan semua, dia menjadi seorang kiri, patutnya dia kanan. Kanan ni apa? Satu kelompok yang ketiga. Kelompok kanan adalah kelompok elit-elit, kelompok bangsawan, kelompok datuk-datuk, datin-datin dan sebagainya. Kelompok yang asalnya daripada kepimpinan bangsawan, dikuasai oleh British, lahir sebagai produk British, belajar di Eropah, belajar di sekolah Inggris, budaya Inggris, main sukan golf, kriket Inggris, makan Inggris, gaya Inggris, darah pemuki Inggris. Golongan ini disebut sebagai golongan kanan. Kajian-kajian sejarah tentang perjuangan kemerdekaan yang rasmi, official history, umumnya terutama dalam buku teks, mengangkat kelompok kanan ini. Dulu masa merdeka, yang diangkat kanan ni, elit-elit, diangkat dan dibesarkan. Tak ada, yang lain semua tak diendahkan. Mereka inilah yang dianggap sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan. Siapa mereka ini? Orang yang disebut sebagai the founding fathers, iaitu Datuk On, Tunku, Datuk Paling Megantang dan sebagainya lah yang ada dalam UMNO. Ingat, anda kena bebaskan sikit fikiran. Bila saya sebut UMNO, dia tak wujud lagi. Dia bukan parti lagi. Kelompok kanan ini yang dalam UMNO, kelompok kanan sahaja. Yang diangkat dalam UMNO. Dalam buku kita ni, kanan ini yang disebut UMNO ini, UMNO yang kanan. Ada kelompok lain dalam UMNO tak disebut. Buku teks dahulu. KBSM macam tu. KSSM ni dah lain dah sikit. Ada perubahan yang baik, tapi masih lagi acuan yang lebih serupa. Dan disebut sebagai UMNO sebagai satu-satunya parti yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Diangkat UMNO sebagai parti pejuang kemerdekaan, Datuk On sebagai pejuang kemerdekaan. Disebut sebagai ini bapa kemerdekaan. Ada seorang profesor Ramlah Adan disebut ini bapa nasionalis. Walaupun sebenarnya dalam kajian sejarah orang patut tahu ni, ini perkara biasa, Datuk On tak perjuangkan kemerdekaan. Tapi dalam buku dia sebut, Datuk On ni dia sendiri buat statement. Kita tak boleh merdeka, kita tak mahu merdeka. Kita nak buat jarum pun tak reti. Mana saintis kita? Mana pentadbir kita? Kalau kita merdeka, negara ini bukan dimiliki oleh kita, diambil oleh orang lain. Dari satu segi kita nampak negatif, tapi dari satu segi yang lain kita nampak kalau Datuk On pada masa itu tak ambil jawatan-jawatan, tak pertahankan dengan perjuangan hidup Melayu ini, semuanya terlepas. Dari satu segi ada juga jasa kelompok kanan di situ. Baik, dan disebut dalam buku kita bahawa perjuangan kemerdekaan ini dicapai dengan cara rundingan. Rundingan walaupun macam mana? Sebenarnya dalam kajian sejarah orang patut tahu ni, ini perkara biasa, Datuk On tak perjuangkan kemerdekaan. Tapi dalam buku dia sebut, Datuk On ni dia sendiri buat statement. Kita tak boleh merdeka, kita tak mahu merdeka. Kita nak buat jarum pun tak reti. Mana saintis kita? Mana pentadbir kita? Kalau kita merdeka, negara ini bukan dimiliki oleh kita, diambil oleh orang lain. Dari satu segi kita nampak negatif, tapi dari satu segi yang lain kita nampak kalau Datuk On pada masa itu tak ambil jawatan-jawatan, tak pertahankan dengan perjuangan hidup Melayu ini, semuanya terlepas. Baik, dan disebut dalam buku kita bahawa perjuangan kemerdekaan ini dicapai dengan cara rundingan. Rundingan macam mana? British pergi berunding dengan British. Kemerdekaan bentuk dia macam mana? Itu yang disebut. Tanpa sebarang pertumpahan darah. Sejarah ni bila dia lihat secara kontur, secara pendek, maka dia lihat tak ada pertumpahan darah. Berunding di hujungnya. Sedangkan yang pertumpahan darah yang saya kata genocide, banyak kali genocide berlaku dalam sejarah Malaysia ni tak diceritakan. Di Perak ada genocide, tak diceritakan. Tak sempat nak ceritakan, dinafikan sebagai tidak ada kaitan dengan perjuangan kemerdekaan. Yang dikaitkan dengan satu pihak yang muncul tahun 46 itu saja. Dan yang lain dalam buku kita ini, peringkat KBSM dahululah, digambarkan sebagai kelompok yang dipengaruhi oleh sentimen asing, elemen asing. Orang bukan Melayu,
Indonesia Komunis. Komunis ini satu istilah yang sangat biasa digunakan pada tahun-tahun 40-an 50-an apabila sesuatu pihak mahu mengambil tindakan atau mahu memburukkan nama kelompok ini. Siapa yang lawan kerajaan? Komunis. Siapa yang melawan pihak kuasa? Komunis. British bila golongan agama lawan dia, komunis. Maka tercatatlah dalam sejarah kelompok agama ini komunis. Sarjana barat dia percaya. Mungkin anda tak biasa, tapi saya sebut sajalah. Contohnya Frank Furedi. Stockwell ini sarjana hebat dalam sejarah. Dia kata kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan adalah komunis. Golongan agama komunis. Kiri ini komunis. Komunislah berjuang merdeka. Dia sebut sebagai the only fighters. Satu-satunya juang merdeka komunis. Sarjana barat. Dan sarjana kita pun fikir macam tu. Ada yang sarjana kita, Profesor Ramlah Adam, dia sebut kelompok-kelompok kiri ini dikuasai oleh komunis. Kelompok agama Hizbul Muslimin pun dikuasai oleh komunis. Baik, itu adalah satu aspek yang ada dalam buku-buku kita, buku teks, buku kajian sejarah yang menjelaskan dalam aspek sejarah perjuangan kemerdekaan. Yang memperjuangkan kemerdekaan adalah kelompok kanan. Ini sangat popular. Ini wujud sejak merdeka lagi tahun 1957 sampailah kepada satu tempoh yang paling jelas ialah 1990-an. 1990-an ni ada apa? Ada siapa tahu tak sini? 1990-an. Ini zaman reformasi. Orang yang tak tahu ni tak ada jiwa reformasi. Ini zaman reformasi. Apa penting zaman reformasi? Ini sangat penting ni. Dia menjadi satu titik perubahan di mana masyarakat ini mula kritikal terhadap sejarah yang macam ni. Duk sokong orang tu, akhirnya semua tak percaya dah siapa yang orang tu tak sokong atau lawan. Yang turut menjadi masa adalah sejarah kanan ini. Orang tak mahu dah percaya UMNO berjuang merdeka kerana elemen reformasi pada masa itu bawa pada naratif bahawa yang berjuang merdeka adalah kiri. Maka sejarah sejak tahun 1990-an bergerak dari kanan pergi kepada kiri. Baik, satu lagi elemen yang mempengaruhi pada perubahan ini ialah rundingan damai di Hat Nyai tahun 1985, dekat 90-an juga. Kesannya, 1989. Kesannya dapat dirasai tahun 90-an itu. Rundingan damai ni. Apa kesan dia? Ini perkara yang kita patut ambil berat. Anak-anak kita ni boleh dikuasai oleh elemen macam ni. Bila berlaku rundingan damai, komunis itu macam dah dimaafkan. Elemen komunis ni tak jadi musuh lagi. Tak jadi subversif lagi. Hasilnya ialah tahun 1990-an itu muncullah tulisan-tulisan yang begitu banyak sekali tentang golongan kiri. Burhanuddin Al-Helmi, Ahmad Bustaman, Tamsiah Fakih, Khadijah Siddiq, macam-macam keluar buku ini. Tetapi dia tak berhenti di situ. Seperti saya kata, dia sudah bergerak pada elemen yang lain. Dia jadi komunis. Lepas perjanjian damai tersebut, muncullah buku-buku yang mula mengangkat mereka yang berjuang kemerdekaan bukan kanan, bukan kiri, tapi komunis. Buku ini banyak tulis tentang watak seperti Rashid Maidin, Abdullah Sidi. Sekarang ni ada buku tentang Chimping, My Side of History oleh Chimping. Tak ada masalah dah. Ini okey lagi. Ada di tangan saya buku, dapat percuma orang pergi, tahun 2014, diterbitkan oleh SIRD. Tajuk dia Perjuangan MPAJA. Ini bukan kajian ilmiah, tuan-puan. Bukan kajian ilmiah, bukan ahli sejarah yang kaji. Yang tulis itu, yang tolong terjemahkan daripada bahasa Cina, anak pada Abdullah Sidi, Indra Putra nama dia. Dia terjemahkan. Apa benda ni? Propaganda bintang 3 terus pada kita. Tak ditapis-tapis. Mereka berjuang, semua orang ikut mereka. Rakyat kita. Mereka ni bukan rakyat di sini pun. Bintang 3 ni bukan rakyat di sini, rakyat di sana. Import dari sana, orang sana. Tiba-tiba dalam buku ini kata mereka ni lah yang berjuang merdeka kerana sebut rakyat kita dan sebagainya. Tapi buku ini propaganda komunis. Bintang 3. Macam mana dia boleh terbit? Itu yang mengherankan saya. Apa sudah jadi pada kita sendiri sebagai masyarakat yang dulu mengalami masalah dengan bintang 3 ni teruk sekali. Ini memang jahat bintang 3. Bintang 3 ini dalam sejarah buku teks disebut diperangi oleh British masa darurat tahun 48 dengan alasan British bahawa mereka ini angkat senjata lawan British. Sebenarnya mereka tak angkat senjata pun, komunis ni. Tak angkat senjata. Mana bukti mereka angkat senjata? Mereka serang apa? Sebelum darurat. Lepas darurat lain. Mereka berperang. Bunuh orang sebelum darurat sampai British dah darurat. Ada tak mereka angkat senjata? Tidak. Komunis ni dia tak lawan British. Mereka dengan British ni sama jahat. Mereka berbaik. Chimping sebut dalam buku dia, cita-cita dia adalah kerjasama dengan British masuk pilihan raya. Tiba-tiba dalam buku cerita bahawa British ini isytihar darurat lawan komunis kerana komunis mau mengangkat senjata. Tapi sebenarnya patut isytihar darurat ini tahun 45 lagi. Tahun 45 selepas Jepun keluar daripada hutan, selepas Jepun keluar daripada tanah Melayu, menyerah kalah, ada pihak yang keluar daripada hutan tahun tersebut, tahun 45, bintang 3 ni lah. Apa yang dia buat? Bintang 3 masa dia keluar daripada hutan, dia memerintah 14 hari. Komunis ini memerintah 14 hari. Ada bukti
bukti dan sejarah. Ada rekod dah. Apa yang dibuat 14 hari penuh dengan peristiwa pembunuhan. Dia pergi Lombok bunuh orang, pergi estate bunuh orang. Dan ini tak apa lagi. Dia pergi kampung-kampung, dia pergi masjid-masjid, dia buat perkara-perkara yang terkutuk. Berlaku pertempuran antara orang Melayu dengan bukan Melayu, pertumpahan darah besar-besaran. Yang tolong selesaikan akhirnya sebelum berlaku perang besar-besar ni, korban yang banyak Datuk On. Sebab itulah Datuk On ni orang respect dia. Tapi apa yang nak saya jelaskan di sini ialah keganasan PKN pada masa itu menyebabkan kita ni akhirnya bermusuh, berperang, dibunuh, terbunuh dan sebagainya. Dengan bintang 3 ganas ini, hari ini dia boleh tulis buku dia sendiri sampai pada kita, anak kita boleh baca. Dan buku macam ni dia popular. Kerana apa? Kerana saya kata tadi tahun 90-90-an zaman reformasi, mentaliti masyarakat berubah. Anak kita dia baca buku teks, tak sampai mesej dia tentang kejahatan komunis, tentang kejahatan British. Dia boleh kata komunis berjuang merdeka. Dan ini yang berlaku pada hari ini. Mula dengan ahli politik. Pernah dengar tak orang sebut tentang Mat Indra? Pernah tak? Masuk dalam akhbar sampai masuk mahkamah. Kes sejarah masuk mahkamah. Hakim pun tak tahu sejarah. Masuk mahkamah menang. Dan ini benda yang signifikan. Menunjukkan bahawa kebenarannya ialah komunis memang berjuang merdeka. Dan orang terima. Dan salah satu aspek yang menyebabkan sejarah itu menjadi lebih teruk lagi, rosak lagi, tahun 90-an itu juga, kemudian sampai tahun 2000, awal 2000, lahirlah Facebook, Google, internet, media sosial baru yang telah menjadi satu medium sejarah yang begitu mendapat sambutan anak-anak sampai hari ini. Orang nak bincang sejarah, orang tak beli buku sekolah, buku sejarah, tak baca pun buku Dr. Azmi ni. Tak apa kenal Dr. Azmi. Orang kampung je, anak-anak ni baru kenal pada hari ini, sebelum ni tak kenal pun. Kenapa? Tak ada orang nak beli buku sejarah. Buat apa? Membazir masa saja. Siapa nak baca sejarah? Guru sejarah pun tak baca. Guru sekolah anda ingat baca tak buku sejarah? Baca tak? Mana cikgu ni? Angkat tangan cikgu. Cikgu baca tak buku sejarah? Tak baca. Bukan kurang tak baca. Yang baca sikit-sikit tu sejarah level rendah-rendah. Kerana apa? Tak tally, tak sesuai. Nak mengajar sejarah buku teks. Lebih pada buku teks ni semua mitos-mitos. Buku teks tak kira lah ada bukti, ada fakta ke apa? Buku teks betul. Jawab salah sikit, salah. Boleh digagalkan. Padahal buku teks ni tak apa-apa nak betul. Yang betul kat luar tak boleh. Dah ditetapkan. Sampai saya kata buku teks ini dia bukan buku sejarah. Nama dia buku sejarah, tapi dia adalah buku suara pemerintah. Dia tetapkan apa yang kita harus tahu dan apa yang kita tidak harus tahu. Saya tahu ni, saya cikgu sejarah, panitia sejarah dulu. Naratif kanan yang mengangkat tentang sejarah UMNO runtuh tahun 90-an. Runtuh terus. Tak ada lagi ahli sejarah pada hari ini yang berusaha untuk tulis sejarah UMNO ni. Kata UMNO berjuang merdeka, orang tak berani dah. Naratif baru ni dengan sumber-sumber baru, dengan perubahan sentimen, mentaliti yang baru ini, orang dah tak tulis, runtuh. Runtuh sepenuhnya. Yang bertahan adalah tulisan sedia ada dan tulisan yang ada dalam buku. Yang tu nak ubah payah. Dia nak ubah payah bukan kerana fakta itu betul, kerana banyak proses birokrasi, duit banyak, kerja banyak, siapa nak buat? Kalaupun ada kesalahan, tu bila saya tegur tu, menteri kata, tak salah, panel pakar dah semak. Saya ni ahli sejarah ni, saya kenal semua ahli sejarah, mana pakar, mana bukan pakar. Yang tulis buku teks itu tak semestinya pakar dalam tajuk tersebut. Saya kenal orangnya, kerana saya yang buat kajian. Kalau dia pakar, saya rujuk dia. Saya tak rujuk pun, kerana mereka ni bidang lain. Sejarah ni sangat luas. Bidang saya disebut tadi, belakang dia Eropah. Saya dulu belajar Eropah. Tak kuasai pun Eropah. Perancis saja cukup dah, pening dah. Kemudian ubah pada sejarah politik. Itu saja bidang saya, bukan luas sangat. Orang tak boleh, orang Terengganu ni jangan tanya. Sejarah apa dia semalam saya pergi Kuala Berang, Al-Kahar. Saya pun tak pernah dengar, kali pertama dengar. Kalau mereka tanya habislah saya. Tapi mereka tak tanya. Saya tak tahu elemen-elemen macam ni. Baik, jadi kanan ini sejarah yang mengangkat elemen UMNO itu telah rebah, digantikan oleh kiri. Inilah kiri ini, dia tekankan perjuangan kelompok yang dia sebut sebagai kiri, istilah tu. Atau kiri ini sebenarnya kalau kita sebut dengan lebih tepat ialah kelompok bawahan. Yang kanan itu kelompok atas, elit. Yang ni kelompok bawahan, cikgu-cikgu sekolah, ustaz-ustaz. Kiri dengan kanan ni mana satu lebih besar? Kiri. Kenapa? Golongan guru sekolah, tok imam, ustaz-ustaz ni dia popular dalam masyarakat. Dia mengajar di madrasah, dia di sekolah, dia di pondok. Ramai pengikut, ramai ibu bapa. Ada student yang ramai ibu bapa terlibat. Elit ni siapa kenal? Siapa bergaul dengan elit? Tak ada orang sangat. Pengaruh dia tak kuat. Tapi buku kita angkat yang tu yang paling kuat, yang dapat sokongan rakyat. Macam mana diukur? Sebut saya, rakyat sokong. Kiri ni okey. Kenapa? Kiri ni kalau dikaji balik sejarah dia, kiri ni dia tak bergerak sendiri. Dia bergerak melalui satu elemen yang saya kata paling teras
dalam perjuangan kemerdekaan. Tak ada kelompok ni tak muncul yang lain, iaitu kelompok agama. Baik, sebelum saya terangkan hubungan kiri dengan agama ni, saya nak jelaskan peranan pentingnya mempelajari, memahami tentang sejarah peranan golongan agama ni, ulama ni yang terpinggir. Saya kata kita ni masa sambut merdeka 31 Ogos. 31 Ogos ni kita tak faham. Tarikh tu je kita ingat, kita sambut. Tarikh tu, betul-betul tarikh. Betul tak? Tarikh yang kita tahu kan? Oh, yang kita kata anak-anak kita ni belajar betul-betul, jawab biar dapat A. Kita pun tak dapat A. Kita pun tak tahu sejarah, kita pun tak mahu belajar. Tak baca buku, tapi tak tahu langsung ni. Tak boleh diterima kerana dia ada kaitan dengan jati diri kita. Apa dia? 31 Ogos. Yang menentukan tarikh ini ialah ulama. Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim masa tu dalam UMNO. Tapi UMNO, saya kata UMNO dahulu semua ada. Orang-orang yang tubuh PAH pun ada macam tu. Abdullah Fahim ni antara orang yang terlibat tubuh PAH, tapi kekal dalam UMNO. Dia tubuh PAH. Kerana UMNO pada masa tu dia bukan parti politik. Banyak kali saya ulang nanti. Baik, dia tentukan tarikh kemerdekaan diminta oleh Tunku. Tunku percaya pada dia kerana dia ulama besar. Lahir di Mekah tahun 1869, datang ke sini tahun 20-an, menjadi pakar rujuk. Orang-orang dari Indonesia Patani rujuk dia. Abdullah Fahim, dia memang dari keturunan Patani pun. Hamka yang hebat pun datang rujuk dia. Kawan dia Tok Kenali contohnya. Anak murid dia Abu Bakar Al-Bakir. Dia ni kelompok sederhana yang tak berjuang sangat, tak agresif sangat. Dia lahirkan pejuang-pejuang yang hebat seperti Abu Bakar Al-Bakir yang menjadi kelompok yang mendirikan PAS, Syekh Fahim. Tapi dia dalam UMNO dikenal sebagai orang UMNO. Dari segi tarikh dia yang pilih tahun 31 Ogos tahun 1957. Yang kita nampak yang tu. Sedangkan masyarakat pada masa itu dari segi amalannya guna tulisan Jawi lagi, guna takwin hijrah lagi, tak guna takwin British, takwin Masihi, tak guna lagi. Tapi tarikh sebagai ulama ni, sebagai ahli ilmu falak, dia pilih berdasarkan pada tarikh bulan Islam dan ilmu falak. Tarikh kemerdekaan kita dalam konteks tahun hijrah ini ialah 5 Safar 1377 Hijriah. Tak ada orang pun peduli tarikh ni. Anda pernah dengar tak? Tahu tak? Tak tahu. Kita merdeka, tarikh pun tarikh British. Betapa teruknya kemerdekaan ini. Semuanya British. British tetapkan, British yang beri syarat, kena terima orang tu, kena terima orang ni, kena beri hak itu, beri hak ini. Tarikh ini pun ditentukan ikut acuan tarikh British. Tunku ni seorang yang agak ke-Britishan, sesuai dengan dia. Tapi ini tarikh yang ditentukan ulama. Bulan Safar itu penuh dengan peristiwa sejarah. Perhijrahan Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah, perkahwinan Nabi Rasulullah dengan Siti Khadijah, perang, macam-macam jenis perang pada masa itu yang kita ingat. Bulan Safar ni bulan Maja, bulan Sial. Bulan ini bulan mulia, penuh dengan kisah perang. Orang Islam banyak sahabat terbunuh. Salah satu perang yang hebat adalah perang Khaybar. Perang Khaybar ni kita patut tahu pada hari ini. Perang ini adalah perang orang Islam menentang Yahudi. Hari ini berlaku sama. Penting pada bulan Safar. Bila sambut merdeka bulan Safar, ingat di sana, ingat di sini sama. Bulan Safar itu dalam perang Khaybar, umat Islam seramai 1,600 orang menentang 10,000 plus orang Yahudi dan juga bani-bani yang lain bergabung lawan Islam. Berlaku pada bulan Muharram, hujung Muharram, berakhir pada bulan Safar. Tapi salah satu lagi yang menjadi punca 31 Ogos itu atau 5 Safar itu dipilih ialah Abdullah Fahim ini pakai ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu cakrawala Islam. Dia nak pilih tarikh ini mesti tarikh hebat. Tunku nak pilih tarikh pun takut-takut. Orang macam Tunku ni bila tersepit dia cari ulama. Macam itulah kita pada ini. Nak kahwin cari ustaz, tapi lepas tu tak peduli dah. Sekarang ni nak jajah kita ni senang saja, guna handphone je habis lingkup. Anak-anak muda ni yang sambut merdeka ni malam-malam pergi, dialah merdekanya. Kita ni duduk rumah buat kuih, dia merdeka. Sambut merdeka, main mercur apa semua, race motor. Macam tu. Seronok mereka sambut merdeka. Dia tidak ada makna lagi. Tapi saya nak bagi tahu pada tuan-puan, bagi kita tak ada makna, bagi orang lain mereka sedang berjuang. Saya kata tadi, cara kita sebut, dulu orang percaya sejarah ini dikuasai oleh mereka yang menang. Itulah tenang yang disebut. Mereka yang pegang kuasa, mereka akan kuasai sejarah. Bagi saya ini dah tak betul lagi dah. Sejarah ini ditulis oleh orang yang tulis dan mereka sedang tulis. Mereka sedang bergerak sekarang ni. Ada satu gerakan tulis sejarah, besarkan, luaskan bacaan, hasilkan banyak-banyak tulisan untuk dibaca sejarah yang mengangkat perjuangan komunis. Saya jangkakan 10 tahun, 20 tahun kemerdekaan ini sambut komunis yang berjuang merdeka. Kenapa? Baca buku komunis, baca buku komunis, masuk media sosial komunis. Inilah yang sedang berlaku. Ahli sejarah macam saya sedang pupus. Yang berani bercakap, yang nak suarakan macam saya dah tak ada dah. Yang ada
sekarang ni yang tergila-gila kejar poin itu nak naik pangkat, indeks, ranking dan sebagainya ada banyak. Dirosakkan oleh sistem. Tapi yang nak berjuangkan sejarah, nak betulkan sejarah ni tak ada. Saya berjumpa dengan ustaz, saya tanya macam mana kes kita ni. Ada yang kata, Dr. Azmi, ini kena sampaikan, dah jadi satu fardu kifayah. Saya terangkan lagi kes-kes macam ni. Satu masa nanti saya kata sejarah ini dipegang oleh orang lain, kita akan ditulis oleh orang. Ustaz yang sama kata, ini bukan fardu kifayah, ini fardu ain. Kerana semakin serius. Sejarah yang saya ada ini sangat janggal, sangat pelik bagi tuan-puan, tak pernah dengar. Kerana dia disembunyikan, tapi sumber-sumber rekod saya sangat kuat. Saya boleh cakap benda itu, umumnya memang payah nak jawab balik, nak kritik balik, counter balik, kata tak betul. Ada bukti yang lain. Kerana bukti itu memang daripada bukti yang asalnya. Sumber-sumber British ni terutamanya. Dia sebut, dia buktikan. Dan peliknya, ahli sejarah, bila saya jumpa sumber ini, mereka tanya, mana nak dapat sumber ni? Mereka dah tulis dah sejarah tu. Mereka tanya saya, mana nak dapat sumber? Inilah pakar-pakarnya. Dia tak berjumpa.